Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pada malam ini dengan Al-Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الحق بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan dengan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Wa qala Allah Ta'ala aydan fil Qur'an al-'azim: Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang baik dan perkataan yang benar, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan elokkan amalan kamu dan akan mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan sesiapa yang mentaati Allah dan Rasul, maka sesungguhnya ia mendapat kemenangan yang besar. Subhanallah. Selamat Ustaz Ghani, Imam, seluruh hadirin rasa masjid, tuan-tuan muslimin muslimat juga yang dirahmati Allah sekalian. Biasa kita sama-sama kita lepaskan alhamdulillah kita menjadikan sebuah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam ini. Kita sama-sama dapat bersama diizinkan oleh Allah untuk berada di rumah Allah ini, bersolat berdoa, kemudian dapat duduk sebentar dalam majlis istirahat. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini ada manfaat dari sisi kepada kita dan juga dapat ganjaran yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah. Baik, seterusnya mudah-mudahan semoga semua yang hadir pada malam ini berada dalam keadaan sihat wal afiat, insyaallah. Kita minggu ini sibuk Melaka, sibuk 5.45 saat lagi saya keluar daripada rumah 6.20 baru sampai Kuala. 5.45 hampir dekat 40 minit lebih. Itu pun dah kira tak laluan yang jam tu. Dekat Bekalan Balak nak masuk rombak Bekalan Balak tu dah jam dah kat situ. Dia selalu duduk bayar kurang. Ingat okey sampai kat pas Kuala Rahmat tu dekat klinik kesihatan tu kan. Oh jam kat situ. Alhamdulillah kan. Orang dah mula bergerak anak-anak saudara daripada perantauan balik tengok mak ayah kan, di samping orang datang bercuti ke Melaka. Baik, di dalam keadaan sibuk-sibuk itu kita ada masa juga untuk sampai ke rumah Allah ini. Alhamdulillah. Baik, tuan-tuan dan puan, ibu ayah dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada malam ini kita akan sambung bacaan kita. Muka surat 296. Okay, pada minggu lepas kita cakap tentang apa? Hutang. Jadi saya ada sikit kaitan dengan hutang ni. Sebelum kita masuk tadi bahawa kita lah ramah dan disukai ramai. Di sana ada Nabi SAW ajar kita supaya
kita berdoa kepada Allah SWT semoga kita ni dipermudahkan berkaitan dengan urusan hutang ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal 'ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid dayn wa qahril rijal. Itu kalau kita seorang-seorang, kalau kita nak ramai, Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal 'ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabatid dayn wa qahril rijal. Ini disebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Jadi kadang-kadang kita nak tunggu imam dia nak baca doa semua ni, tak boleh baca semua. Kalau kita orang sentiasa dibelenggu hutang kan, masalah hutang tak selesai-selesai kan, kita perbanyakkan membacakan doa ini. Kita baca sendiri kan, kita baca sendiri. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau daripada kesedihan, kedukaan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, duka dan juga sedih. Wa a'udzubika minal 'ajzi wal kasal, aku berlindung daripada Engkau daripada sifat lemah dan juga malas, ajz dan juga kasal. Kasal ni malas. Dan wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, aku berlindung daripada Engkau bersifat penakut dan juga kerikut, bakhil, kerikut. Kemudian wa a'udzubika min ghalabatid dayn wa qahril rijal, dan aku berlindung kepada Engkau daripada beban hutang dan juga daripada penindasan oleh manusia. Itu banyak beramal. Sebenarnya yang kita dah sebut dulu kan, kalau hutang ni kan, banyak orang terkena lah, terlibat kan dengan hutang ni. Hutang ni bukanlah menjadi satu kesalahan kan. Kita bimbang yang kita tak nak ni, dia menjadi terlampau beban kepada kita. Sebab tu Nabi SAW ajar kita untuk berdoa seperti mana yang kita baca tadi lah. Doa ni rasa semuanya dah hafal. Kita hafal doa banyak kan. Cuma bila kita nak baca dulu, kita tak ingat semua. Kita tak boleh semua, kecuali kalau kita tulis, kalau kita senaraikan, kita baca sendiri, InsyaAllah boleh baca semua kan. Kalau kita menghadapkan imam, kerana imam dia baca, kalau tak tahu lah, kalau saya ni dalam doa yang biasa kita baca kan, mungkin kita ada doa khusus untuk kita, jadi kita minta doa, kita baca doa sendiri dalam surah sunat dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan kita baca doa tu, Allah Subhanahu Wa Taala menghilangkan kebukaan kita, menghilangkan beban hutang atas diri kita, insyaAllah. Baik, malam ni kita akan sambung untuk surat 296. Dalam bahasa Melayunya disebut sebagai ramah dan disukai orang ramai. Salah satu akhlak sebagai seorang Muslim dalam kehidupan bermasyarakat, iaitu dia dalam masyarakat ni dia orang yang ramah, bukan orang yang dia duduk seorang diri dia sendiri dia bergaul dengan orang, dan juga dia selesa bergaul dengan orang, dan orang juga selesa untuk bergaul dengan. Tajuk ni dia apa kan, tazkirah lah. Saya ingat tuan yang hadir pada malam ni, bab ni, akhlak tentang ni tidak ada masalah, insyaAllah kan. Kadang-kadang kita lebih ramah orang, terlebih sampai orang meluat kan, terlebih sampai orang tak suka. Tapi dalam Islam memang disuruh salah satu akhlak yang baik, akhlak mulia, iaitu dia bersifat ramah dengan orang, maksudnya tidak sombong dan sebagainya. Jadi pada malam ini kita akan lihat. Baik, kata pengarang rahimahullah,
Muslim yang benar-benar memahami syariat agamanya itu adalah orang yang lemah lembut, ramah dan disukai oleh orang ramai. Muslim yang dia faham akhlak ini, maka dalam kehidupan dia akan pastikan apabila dia bercakap dengan orang dalam keadaan percakapan yang lemah lembut. Dalam keadaan dia bergaul dengan orang, pergaulan dia dengan keadaan lemah lembut, tidak keras, tidak kita kata kasar dan sebagainya. Itu orang yang faham tentang agama. Kita nampak mudah, kan? Nampak mudah ya baca. Tapi kadang-kadang berlaku juga dalam masyarakat, ada dalam kalangan kita ni yang bila bercakap itu percakapannya sangat keras, kasar. Apabila orang mendengar sakit hati, terasa hati, kan? Sehingga kan kita kita kata, aku nak buat macam mana, memang dah style aku macam tu. Tak boleh kan? Style tak style, kalau percakapan kita itu tidak ada usul-usul lemah lembut, percakapan kita, pergaulan kita menyakitkan hati orang lain, kan? Kita tak boleh kata itu style, sebab dia menyalahi akhlak yang dianjurkan dalam agama kita. Ini saya sebut ni, tuan-tuan tak ada, ni semua okey kan? Tapi ada dalam kalangan masyarakat kita yang orang ni keras ni, ini keras. Kemudian dia beramah dan juga dia disukai oleh orang ramai. Ya, fitrahnya bila kita percakapan kita, pergaulan kita baik dengan orang, fitrahnya memang orang akan suka kita. Itu memang sunnatullah begitu, kan? Tapi kalau kita dalam masyarakat, kita saja betul kan? Nak orang ikut cakap kita sahaja, kan? Jadi jika akhlak kita seperti itu, mungkin kita ni orang ramai tak suka. Kerana orang ramai tak suka ni mungkin tak keluar tak mulut, tapi orang cuba mengelakkan diri daripada kawan yang kita dekat dengan kita, dan ataupun orang cakap tentang kita di belakang, disebabkan akhlak kita. Jadi mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam orang yang berakhlak, dan kita termasuk dalam orang yang benar-benar memahami syariat agama. Dia bergaul dengan orang ramai dan bersama-sama dengan mereka. Hal ini adalah sesuatu yang harus menjadi sifat dan peribadi seorang Muslim tersebut yang faham bahawa sentiasa bergaul dengan orang ramai dan mendapatkan kepercayaan mereka termasuk kewajipan yang penting bagi setiap seorang Muslim. Ia termasuk cara berkesan untuk berdakwah kepada mereka dan mendedahkan nilai-nilai akhlak yang mulia, kerana orang hanya mendengar, menerima dan percaya pada orang yang disukainya sahaja. Sebab dia ada berkaitan dengan dakwah bil hal. Maksudnya orang tengok kita, kan, keadaan kita tu menyebabkan orang suka, percakapan kita tu orang nak dengar, nasihat kita orang nak ikut. Itu kelebihan apabila kita disukai orang ramai. Tapi kalau kita orang tak suka, dalam masyarakat orang luar, kita nak bagi nasihat pun tak ada sama nak, tak ada orang nak dengar. Jadi pertama kita kena bergaul dengan orang. Dia dalam istilah modern dia disebut extrovert dan juga introvert. Introvert ni dia duduk seorang-seorang, dia duduk dalam masyarakat tapi dia tak bercampur dengan orang. Nuri kenara tak terlibat, orang buat nuri dia cari orang selamat pun tak join. Apa program-program yang masyarakat buat ni, ahli-ahli masyarakat buat ni, langsung dia tak terlibat. Itu introvert. Ada tak ada dalam masyarakat? Mungkin ada. Ramai sikit orang tapi ada. Khususnya kalau kita duduk dalam kawasan-kawasan, atau lah mungkin kawasan taman ke, kawasan apa, kadang-kadang kita memang hidup dengan diri kita je. Kan? Balik rumah, masuk rumah, esok buat kerja balik malam. Kan? Apa yang berlaku dalam masyarakat, apa yang langsung tak ambil kisah. Hatta jiran sebelah pun, apa yang berlaku dengan sebelah pun sedar-sedar tak tahu pun, kawan tu dah sakit lama dah, duduk baring dekat rumah tu, kan? Kita sampai tak boleh tahu gitu. Dah lama kita tanya, lama tak nampak ni pakcik ni mana, rupanya dia dah sakit lama dah. Sebab apa? Sebab mungkin kita jenis yang itulah, introvert, duduk bersendirian.
Kampung kita tak ada agak besar ni. Kulah ni tak ada agak yang jenis tu. Yang jenis dia hidup dengan dia. Buat rumah, cantik semua. Apa pun dia tak campur dengan orang. Kan, dia kira dia je. Dia dengan anak-anak dia je. Kalau juga masyarakat tak boleh lah. Tidak sepatutnya begitu. Jadi kita kena extrovert. Extrovert ni kita mudah bergaul dengan orang. Mudah bergaul dengan orang. Sebab apa? Sebab dia berkaitan, kata pengarang itu, dia berkaitan dengan dakwah. Antara kesan-kesan berdakwah ni, apabila kita ada akhlak-akhlak mulia seperti inilah, maknanya kita orang mudah dekat dengan kita. Kita mudah dekat dengan orang, orang mudah dekat dengan kita. Ada banyak hadis memuji orang yang peramah dan disukai oleh orang lain. Orang seperti ini termasuk orang terpilih yang dicintai oleh Rasulullah SAW dan yang paling dekat dengan baginda pada hari kiamat. Sebagaimana hadis riwayat Ahmad yang bermaksud, tidakkah aku beritahu kepada kamu siapakah di antara kamu yang paling aku cintai dan paling dekat denganku pada hari kiamat? Baginda mengulanginya 2 atau 3 kali. Lalu mereka berkata, ya Rasulullah. Baginda berkata, iaitu orang yang paling baik akhlaknya. Jadi antara orang yang akhlaknya baik adalah orang yang dia hidup dalam masyarakat ni, dia tak hidup seorang, dia bercampur dengan orang, ramah, mudah mesra dengan orang. Ini adalah akhlak yang baik. Dalam riwayat yang lain ditambah orang yang merendah diri, pandai bergaul dan orang lain menyenanginya. Di dalam hadis mata ini kita baca, ala ukhbirukum bi ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawm al-qiyamah. Fa'alaha salasan aw marratain. Qalu na'am ya Rasulullah. Qala ahsanukum khuluqan. Wa zadat ba'd riwayat, dalam riwayat yang lain, al-muwatta'una aknafa alladhina ya'lafuna wa yulafun, yaitu orang yang merendah diri, pandai bergaul dan orang lain menyenangi. Jadi kita sama-sama muhasabah, kita lihat dalam diri kita ni termasuk dalam orang yang kami sebut ni lah, orang yang akan dekat dengan Nabi pada hari kiamat. Itu orang yang merendah diri. Kalau kita dalam kehidupan kita masyarakat, kita ni jenis orang yang sembang tinggi kan. Kita aja betul. Orang lain semua salah kan. Maka kita tidak termasuk dalam orang yang tawadhu ini, orang yang rendah diri ini. Tapi kita pada hari kiamat pula, kita tidak menjadi orang yang paling dicintai dan orang yang paling dekat dengan Nabi SAW. Adakah kita dalam masyarakat ni kita masuk orang yang pandai bergaul ataupun tidak? Kita sama-sama muhasabah diri kita. Kita tengok diri kita lah. Bila kita baca ni, kita tengok diri kita. Saya baca, saya tengok diri saya. Dan perempuan juga yang memang Allah sedang mendengar, kita tengok diri kita masing-masing. Kalau kita tengok orang lain, dia mudah nampak kan. Kita nampak, oh haji ni pandai ni, haji ni senang nampak. Yang paling penting adalah kita tengok diri kita. Kalau semua bakal tengok diri masing-masing, insya-Allah saya. Tapi kalau kita ni banyak tengok orang lain, kita duk nampak orang lain, kan? Jadi tak selesai masalah kita. Kita kena tengok diri kita. Sebab perkara ini termasuk dalam akhlak baik, akhlak mulia. Dan memang berlaku dalam masyarakat. Ada orang yang kadang-kadang dia tak pandai nak bercakap, tak pandai. Ada orang dia suka orang dengar cakap dia tak boleh nak dengar cakap orang. Ada tak dalam pandangan kita? Dia nak pandangan dia je. Pandangan orang lain ni semua tak pakai. Semua ni. Ini tanda-tanda orang yang kurang bijak dalam komunikasi, pergaulan. Sedangkan dalam agama ajar kita, bila kita bercakap dengan seorang, kita kena bersedia untuk mendengar percakapan tersebut. Ini belum orang tu nak bercakap, dia dah
dia dah potong. Kan? Satu. Yang kedua, nada suara kita, nada suara, cara kita bercakap tu. Sembang biasa saja, tapi volume tu tinggi. Volume tu tinggi kan? Tak tahu lah. Mungkin sebab apa kan? Sebab jadi ke apa? Kita sembang dengan orang dia picik tu dia tinggi, kerana menyebabkan kita ni rasa tak berapa nak selesa. Kan kita tak masuk dalam golongan tu lah. Orang yang ni cakap tu dia suara dia kuat kan. Kadang-kadang dalam masjid tu kena ada adab tu, kita kena jaga lah. Walaupun nampak mudah, nampak simple, tapi dia memberi kesan kepada kita, kepada akhlak kita kan. Orang pandang kita lain kan? Orang pandang dia ni mau jaga masjid, tapi ada yang tak kena. Sebab kan, sebab cara kita, komunikasi kita tak betul. Dia ada banyaklah cara untuk ni kan. Antaranya yang saya letak kat sini sikit ni, bacaan macam mana kita nak nak bagi orang suka kat kita. Antaranya kita kena tunjuk kita ni suka ataupun minat dengan apa yang orang lain cakap. Contoh kita duduk bersama kawan kita, tunjuk rasa suka. Jangan kita bukan ajar kan, ini cuma dalam buku dah sebelum itu kan. Kadang kita ni, orang tu baru nak cerita tentang dia, kita dah potong kan? Aku pun macam tu juga. Dia baru nak sembang, baru dia nak cakap tentang apa yang ni, kita dah potong, masuk dengan cerita kita. Ini banyak berlaku ni. Banyak berlaku kan? Kita baru nak sebut anak saya dapat naik, anak saya pun gitu lah. Ni banyak ni. Dengan itu bukan cara yang terbaik untuk bagi orang suka kat kita. Nampak mudah, tapi ini yang banyak berlaku. Kita cerita pengalaman kita sikit. Kita pergi Mekah, baru kita cerita turun kapal terbang, dia dah cerita sampai Tawaf lah. Aku pun lupa. Itu pergaulan yang kita kata tak kena. Yang sepatutnya kita dengar dia cerita sembang kan. Kemudian ada masa luang sikit, barulah kita masuk cerita kita pula. Ini kawan tu tak habis cerita lagi, dia baru nak pula. Kita dah potong, kita dah masuk cerita kita dah. Itu cara-cara salah satu kita kata apa, adab yang kurang tak berapa elok. Yang kedua, cara nak bagi orang suka kat kita ni, Allah Allah, buku kata begini lah kan, kena banyakkan senyum. Sambil cakap nak ramah saya, kena senyum. Kita dah pernah baca tadi khusus tentang senyum ni. Tak senyum ni pun kadang-kadang ada orang susah nak senyum. Mungkin dia dah lama pun latihan dalam askar 30 tahun kan, serius kan, garang kan, habis mencit kita bawa-bawa contoh kan. Tapi nak dengar kena senyum. Cakap dengan orang kena senyum kan, dengan serius je. Saya ada cakap ni untuk diri saya juga, kadang-kadang kita tak perasan. Saya sendiri akan tak perasan. Kita cakap orang tu serius je, orang nampak kata kita macam macam nak marah gitu kan. Agama suruh kita sentiasa senyum. Senyum bukan gelak, bukan ketawa, senyum. Kemudian apa lagi yang saya cepat datang sikit ni, cara nak bagi orang suka kita ni, ingat nama dan juga ingat nama ataupun ahli keluarga dia ataupun kawan rapat dia. Masa kita duduk berbual tu kan, ini orang tua dulu biasa dia aman, Allah Alam kan. Kadang dia jumpa kita, dia akan tanya duduk di mana. Kalau katakan dia pernah pergi tempat tu, kenal tak orang ni, kenal tak orang ni. Kalau dia kenal, dia akan jadi pergaulan tu dia lebih rapat lah, lebih baik, lebih bagus, lebih mesra. Ini amalan-amalan yang sepatutnya kita kena teruskan kan. Kadang kita tanya itulah kan, adik-adik ada tak duduk kat sini sebagainya. Itu ingat orang tak tahu, kalau orang tua dulu tu memang dia suka tu tanya tentang tu kan.
contoh kasih barang Ustaz Nudin kan, Ustaz ni Kedah kat mana? Kat Pulut. Saya dulu pernah sampai Pulut, pernah duduk kat sini. Contoh itulah. So, kita mengenali dengan cara begitu. Kalau dapat ingat nama tu lagi cantik kan. Kita sebut kan, apa nama, kebaikan orang yang pernah tolong kita mungkin dalam masyarakat kan. Kita balik anak-anak kita mungkin dah merantau, mak ayah dah meninggal, sekali-sekala balik. Sekali balik itu kita bercerita tentang orang-orang yang mungkin kita kenal ataupun orang yang kita berbual tu dia mungkin kenal dengan baik dan sebagainya. Dengan cara itu dia lebih mudah, lebih senang. Kemudian antara lain di sini kita bercakap sesuai dengan orang tersebut. Kalau dia kerja contoh nelayan, dia nelayan, kita duk pergi cerita bab saham, bab apa tu tak kena, apa kita kata apa, topik perbincangan tu tak kena. Dia tidak membantu dalam apa nama kita nak mewujudkan pergaulan yang mesra, yang lebih baik tu, dia tidak membantu. Kita bercakap tentang sesuai dengan orang yang kita sedang bercakap bersama. Ini pun kadang-kadang berlaku juga ni kan? Kita tak faham kan? Sebab apa? Kita nak cerita apa yang kita suka saja. Kita tak fikirkan apa yang orang lain suka. Ini tazkirah saja tuan ni. Tazkirah saja, bukan benda baru pun. Bukan benda baru pun, tazkirah saja. Kita terlupa. Jadi kalau tak kena sembang ni, dia tak solok ke kan? Tak kena topik, tak kena tajuk. Dia tak kena tajuk ni, dia tak boleh beri ya. Tapi kalau kena tajuk, orang suka main badminton, dia pun suka main badminton. Kita cerita about badminton, dia laju lah perbualan tu. Tapi dia suka main badminton, kita dia cerita main pingpong, tak jadi ya. Dia tak masuk. Dia tak masuk ya. Kita tengok. Kalau orang suka mancing, dia tu suka mancing. Nak ambil apa, nak wujudkan pergaulan yang kita kata yang harmoni, yang sonok ni kan, yang rancak ni, kena cerita bab mancing sikit kan, tanya mancing kat mana, dapat ikan apa, ada sonok lah. Tapi kalau tak kena topik, memang habis agak je lah. Saya sebut je ni kan, tapi tuan-tuan dan puan memang tak ada masalah ni. Tapi ada orang yang jenis tak faham ni, ada yang tak faham. Dan yang terakhir ni, dalam masa kita berbual tu di sini, kita cuba pastikan, kita cuba buat apa kita bagi mereka ni rasa penting. Dia rasa kita ni menghargai dia perbualan. Macamlah kita nak sebut istilah dia, kita buat mereka ni merasa penting. Kalau kita berbual dengan dia, dia rasa macam kita seronok lah berbual. Dia tu tak rasa macam dia mengganggu ke dan sebagainya. Kalau dapat macam tu, insyaAllah kan, bila orang tahu kita ni jenis faham begitu, orang akan suka berbual dengan kita, cakap dengan kita. Dan kalau yang lain lagi ni, mungkin elakkan perdebatan. Debat okey, tapi perdebatan yang tidak ada manfaat, tidak yang perdebatan yang sia-sia, yang tidak guna. Debat boleh, agama masuk wajadil billati hi ahsan, berdebatlah dengan cara yang baik, itu digunakan. Tapi yang di sini sebenarnya elakkan perdebatan sini, perdebatan yang sampai gaduh, sampai masa muka dan sebagainya. Ini sepatutnya dielakkan. Sebab bila berlaku begitu, sudah pastilah hubungan kita nak hubungan baik, hubungan ramah baik, mesra ni yang kita nak itu. Tapi kalau berlakunya perdebatan, maka macam mana nak datang nama kemesraan itu. Itu antara saya sebagai sikit cara kita nak bagi orang suka dekat kita.
Salah satu dari sifat orang beriman ialah dia pandai bergaul dengan orang lain, dengan orang, dan orang senang dengannya. Itu antara sifat orang beriman. Kan kita mudah dengan orang, orang mudah dengan kita. Dia menyukai orang dan orang juga menyukainya. Itu tanda-tanda sifat orang beriman. Jadi kalau kita lihat kan dalam diri kita, dalam syariat, kenapa lah orang tak pernah suka dengan kita ni? Cek balik. Kan? Mungkin ada perkara-perkara yang menyebabkan orang lain, perbuatan kita, tindakan kita atau perkataan kita menyebabkan orang lain tak suka. Sebab bila orang lain tak suka, kita bimbanglah. Kita tidak termasuk dalam tanda-tanda atau sifat orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesiapa seperti itu, maka dia tidak mempunyai kebaikan pada dirinya. Sebagaimana disebut dalam hadis, maksud orang beriman itu bergaul dengan orang dan mereka menyenanginya. Tidak ada kebaikan dalam diri orang yang tidak tidak mahu bergaul dan orang yang tidak senang pada dirinya. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Bazzar. Rasulullah SAW telah menetapkan sunnah teragung tentang akhlak mulia terhadap manusia. Baginda Nabi SAW pandai melembutkan hati mereka dan menyuruh mereka agar mengikutinya dalam ucapan dan juga perbuatan. Ini akhlak Nabi SAW. Baginda menunjukkan bagaimana hendak memenangi hati, cinta dan kesenangan manusia. Baginda sentiasa ceria dan mudah, tidak pernah kasar. Bila baginda datang ke majlis, baginda akan duduk di mana-mana tempat yang masih kosong, lalu memberitahu orang lain agar melakukan seperti itu. Ini contoh akhlak Nabi SAW. Bagaimana nak, apa kita kata, nak memudahkan orang supaya orang tengok tu dia seronok. Contoh sini dia bagi Nabi SAW ceria, maknanya ada masalah kan? Memudahkan orang, memudahkan memberi kesenangan kepada manusia, tidak pernah kasar dan sebagainya. Kemudian bila Nabi masuk dalam majlis, Nabi duduk pada tempat-tempat yang kosong. Ini contoh akhlak Nabi SAW. Kita mungkin kalau itu pot kita, orang lain tak boleh duduk dah itu memang kat situ. Kalau orang lain duduk mungkin bergaduh. Mungkin bergaduh. Tempat kita semayang kan, kita dah letak sejadah kan, orang tak tahu sejadah kita kan, masuk orang lain ambil sejadah tu tak boleh, dia duduk situ juga. Itu contoh-contoh yang tak bagus lah. Baginda melayani semua orang sama sahaja, supaya tidak ada seorang pun yang hadir itu merasa bahawa orang lain lebihkan daripada dirinya. Jika seorang mendekatinya dan meminta sesuatu, baginda akan memberikannya, atau sekurang-kurangnya menjawab dengan ucapan yang baik. Kalau yang biasa Nabi boleh bagi, Nabi bagi. Tapi kalau Nabi tak boleh bagi, Nabi kata tak boleh, dengan cara yang baik. Akhlak baiknya itu adalah untuk semua orang, sehingga baginda seolah-olah bapa mereka. Orang-orang yang berkumpul di sekelilingnya itu dianggap sama. Yang membezakan mereka hanyalah dari segi ketakwaan sahaja. Mereka merendahkan diri, menghormati orang yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, mengutamakan orang yang lebih memerlukan, dan mengambil berat pada orang asing yang datang berkunjung. Ini antara cara-cara kita nak nak menunjukkan bahawa kita ni mudah, memudahkan orang, bukan menyusahkan orang. Bila kita buat begini, orang akan rasa senang dengan kita kan? Rendah diri, hormat orang yang lebih tua, menyayangi orang yang lebih muda, mengutamakan orang yang lebih memerlukan, dan juga mengambil berat pada orang yang pelancong lah, kan? Orang yang datang. Baik, Rasulullah SAW tidak pernah mengecewakan orang yang meminta daripadanya. Ada 3 sifat yang tidak memiliki baginda, iaitu baginda tidak suka bertengkar, tidak bercakap banyak, dan tidak suka masuk campur dalam urusan yang tidak berkaitan dengan dirinya. Tajuk ini kita dah baca dengan dalam awal-awal dulu, akhlak terhadap diri sendiri, ada tentang ini.
Ini antara 3 sifat disebut dalam kitab ini, yaitu 3 sifat yang tidak dimiliki baginda, iaitu pertama, baginda Nabi SAW tidak suka bertengkar, tidak bercakap banyak, dan tidak suka masuk campur dalam urusan yang tidak berkaitan dengan diri. Kita lihat kepada sifat Nabi tiga sifat yang tidak ada pada Nabi SAW ini. Kita lihat pada diri kita. Mudah-mudahan sifat ini juga tidak ada pada diri kita. Yang pertama, tidak suka bertengkar. Kita sampai ke masjid ni pun jenis suka bertengkar juga, jam sikit. Tapi ada orang ni suka bertengkar ni. Ya. Saya bila baca ni saya nampak lah. Ada. Dia suka bertengkar. Kadang bertengkar tu benda bukan yang besar-besar pun, yang kecil-kecil kan. Benda-benda yang simple, kadang tak berkaitan dengan dia pun, kan? Ustaz, kadang-kadang juga bertengkar suka cari kesalahan orang. Dia tegur lah dulu dia. Cari kesalahan. Suka mencari kesalahan orang lain. Itu pun tak elok ke? Dia bertengkar ni, kita kata benda yang tidak ada manfaat. Habis bertengkar tu, tak ada siapa yang, apa kita kata, tak ada manfaat kepada kedua-dua pihak. Tak ada manfaat. Itu maksudnya. Tapi kalau kita bagi pandangan, itu dia bertengkar, kita bagi pandangan, bagi cadangan, kan, tujuannya untuk kebaikan, itu okey. Yang ni yang bertengkar ni memang habis begitu ya. Hubungan apa nama pun jadi masalah, kan? Buatkan kehidupan masyarakat kita pun jadi masalah. Ini tidak dibenarkan. Ini bagi cadangan okey, kan? Bagi cadangan pun dia ada akhlak dia. Teguran pun ada akhlak dia. Nak tegur orang, kan? Nak tegur orang, kalau orang tu dia salah seorang je, tegur seorang. Ini dia masalah seorang, tegurlah dulu pasal. Macam mana kita kata nak jadi baik, kan? Dia okeylah, adalah kita ni manusia biasa, bukan masuk, kan? Semua orang kan ada kesilapan sana sini. Kita baik kat sini, kita kurang kat sini, kan? Kita bagus kat sini, kita lemah kat sini, kan? Seorang kita ada masalah, tapi kita tegur kita dalam bahasa depan orang ramai yang tak ada akhlak, tak ada, kan? Tak ada adab. Jadi tidak mendatangkan manfaat, kan? Bukan nak jadi baik, malah dia akan jadi lagi tak baik. Itu pun kita kena jaga juga, kan? Hari ni orang mudah kita nak, dunia hari ni mudah ni, dia nampak orang, kan? Dia dengar, tengok satu video 30 saat je, 30 saat. Orang tu cakap 30 saat. Hak yang depan-depan tu dia tak dengar pun, dia nilai daripada 30 saat. Nanti 30 saat tu lah dia boleh cakap macam-macam, dia tegur macam-macam, kan? Dia boleh kata, dia boleh mengumpat dengan sebab 30 saat. Sedangkan kita pun tak ada tempat tu dunia hari ni. Sebab tu kita kena jaga. Sebab dia berkait tu, kan? Kalau kita salah di teguran tentang tu, menyebabkan pertama orang tak suka kita, kan? Kita hidup ni agama suruh kita buat benda yang orang suka, kita buat orang suka dan orang pun suka kat kita. Okey, kemudian tidak cakap banyak. Tidak cakap banyak ni bukan ada maksud tidak cakap banyak ni langsung tak cakap, kan? Cakap perkara-perkara yang perlu. Tapi sembang biasa tak boleh ke sembang? Boleh, tapi agak-agak lah, kan? Kadang kita dia cakap benda yang lawa, yang sia-sia itu lebih banyak daripada benda-benda yang bermanfaat. Kemudian tidak suka masuk campur dalam urusan yang tidak berkaitan dengan diri dia. Ini pun saya ingat banyak juga dalam masyarakat, kan? Jaga tepi kain orang okey lagi. Yang masalah jaga dalam kain orang, itu yang jadi masalah. Ada tiga perkara yang baginda tidak pernah lakukan terhadap orang lain, iaitu baginda tidak pernah mengkritik orang,
tidak pernah berkata celaka kau, dan tidak pernah mencari kesalahan orang lain. Ini akhlak Nabi. Jadi kalau kita buat macam ni, orang tak suka, tak ada keperluan. Kita ni, kecuali lah kita ni apa, tugas kita memang untuk cari tu ialah macam polis, nak siasat, itu okey. Ini kita tak ada kaitan apa-apa, sahaja nak cari kelemahan orang, kesalahan orang. Itu tidak sebenarnya. Baginda tidak pernah berkata sesuatu melainkan dengan harapan mendapat pahala daripadanya. Kalau bercakap, kita mengharapkan percakapan itu mendatangkan kebaikan, mendatangkan pahala kepada kita. Ketika bercakap, orang sekeliling akan mendengar dengan teliti. Duduk diam seolah-olah ada burung bertenggek di atas kepala mereka. Ketika baginda diam, barulah mereka bercakap. Mereka tidak pernah bertengkar sesama sendiri ketika mana baginda Nabi SAW hadir. Mereka tersenyum kepada apa yang baginda senyum, dan kagum terhadap apa yang membuatkan baginda kagum. Baginda bersabar dengan orang asing yang kasar ketika meminta sesuatu atau bertanya sesuatu, sehingga para sahabat menyuruh orang itu bercakap dengan lemah lembut. Baginda berkata, jika kamu mendapati seorang sedang memerlukan, maka bantulah dia. Baginda tidak pernah menerima pujian kecuali dari seorang yang terima kasih dengan pemberiannya, dan baginda tidak pernah memotong percakapan orang lain. Baginda akan menunggu sehingga orang itu selesai bercakap atau setelah orang itu membangun. Ini contoh akhlak Nabi. Kan? Kalau kita buat seperti mana yang akhlak Nabi ni, fitrahnya orang akan suka kita. Kan? Kalau orang tengah bercakap, kita tak potong. Ini yang banyak sangat berlaku dalam masyarakat. Saya sebut ingat diri sendiri juga. Kadang bila kita berbual-bual, kita suka potong cakap orang ni. Kita suka potong. Orang tu macam sebelah lah, baru nak mula, baru dia bersemangat nak bercerita, terus hilang tu. Sebab apa? Sebab kita dah cut awal. Kita dah potong awal. Nampak mudah, tapi bila kita buat macam tu, sebenarnya kita tidak berakhlak. Sedangkan akhlak yang ditunjukkan oleh Nabi SAW, apabila orang sedang cakap, kan, Nabi tak potong. Begitu juga dengan para sahabat. Ketika mana Nabi sedang cakap, para sahabat pun tidak potong cakapan Nabi SAW. Aisyah radhiyallahu anha memberitahu kita bahawa baginda berhati-hati dengan orang yang buruk akhlaknya, bercakap dengan lemah lembut dan dengan kepada mereka dan melayani mereka dengan baik. Sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim bermaksud, seorang lelaki meminta izin untuk bertemu baginda, lalu baginda berkata, benarkanlah dia masuk. Alangkah buruknya saudara milik sukunya. Bila orang itu masuk, baginda bercakap dengan lemah lembut padanya. Aisyah berkata, ya Rasulullah, engkau telah mengatakan apa yang engkau katakan. Nabi bagi nasihat, bagi mengajar para sahabat bahawa apabila kita berhadapan dengan orang yang akhlaknya buruk, mungkin kasar percakapannya, maka kita balas dengan perkataan yang baik. Kan? Kita respon dengan ucapan yang baik. Jadi Aisyah kata apa? Apa yang Nabi sebut tu, apa yang Nabi buat itu adalah sama seperti mana yang Nabi kata. Maka engkau bercakap lembut padanya. Baginda berkata, Aisyah, orang yang paling buruk ialah orang yang orang lain menjauhkan diri daripadanya atau lembut, kerana mereka takut dengan fitnahnya. Hadis Bukhari Muslim. Dan sekali lagi, Muslim sejati mengikut sunnah Islam dalam segenap urusannya dengan orang ramai, sama ada mereka itu baik atau jahat, supaya dia disukai dan diterima oleh semua orang. Jadi sebagai penuntut ini, bahawa kita ni dalam kehidupan masyarakat ini, kita diminta untuk bercakap, bergaul dengan orang. Kalau orang itu baik, memang kita dah cakap banyak. Tapi kalau orang yang datang dengan kita tu dengan bercakap kasar dan sebagainya, maka kita kena respon dengan keadaan baik juga, dengan cakap baik juga. Sebab keadaan itu sebabkan orang yang datang dengan keadaan kasar itu, dia mungkin akan rasa malu dengan kita, menyebabkan dia respect dengan kita. Aku cakap kasar dengan dia, tapi dia balas balik dengan tenang. Jadi itu
wasallam. Mudah-mudahan yang kita kongsi pada malam ini memberi manfaat kepada diri saya dan juga kepada diri dan tuan-tuan. Mudah-mudahan kehidupan bermasyarakat kita ini lebih baik, lebih harmoni. Kadang kita hidup masyarakat berlaku masalah dan sebagainya dengan sebab mulut, dengan sebab percakapan kita, dengan sebab pergaulan kita. Kadang-kadang kita bermasalah dalam masyarakat. Jadi mudah-mudahan kita sama-sama jaga, mudah-mudahan kita ni mudah suka orang dan juga orang pun suka kepada kita, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Hamdan yu'ti hamdu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan mubarakan wa ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.